Sayyidina Umar Al-Khattab ini ada satu hadis Nabi SAW yang Nabi sebut merujuk kepada beliau. Nabi kata, "Lau kana ba'di nabi lakana Umarul Khattab." Sekiranya ada Nabi lepas aku, nescaya dia adalah Umar Al-Khattab. Nak menunjukkan bagaimana Nabi ini dia memuji kedudukan Umar Al-Khattab ini jika ada Nabi selepas aku. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa khatamin nabiyyin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi al-mujahidin wa man da'a bi da'watihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair, amma ba'd. Baik tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Ta'ala, malam ni kita sambung pengajian tentang kisah para sahabat. Dan kita berada dalam kisah yang kedua, kisah tentang Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Kisah tentang Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Sayyidina Umar Al-Khattab ini ada satu hadis Nabi SAW yang Nabi sebut merujuk kepada beliau. Nabi kata, "Lau kana ba'di nabi lakana Umarul Khattab." Sekiranya ada Nabi lepas aku, nescaya dia adalah Umar Al-Khattab. Nak menunjukkan bagaimana Nabi ini dia memuji kedudukan Umar Al-Khattab ini jika ada Nabi selepas aku. Sebagaimana yang kita maklum dalam kita Ahli Sunnah wal Jamaah ni, Nabi SAW adalah khatamin nabiyyin. Nabi yang terakhir. Tidak ada Nabi dah selepas Nabi SAW. Kalau ada Nabi yang muncul, itulah adalah Nabi yang sesat. Kalau dia kata aku ni Nabi orang Melayu, itu sesat. Aku ni Nabi yang untuk orang Melayu saja ataupun untuk Nusantara saja, itu sesat. Sebab Ahli Sunnah wal Jamaah, kita beriktikad bahawa Nabi SAW adalah Nabi yang terakhir. Tetapi Nabi SAW disebut, "Lau kana ba'di nabi lakana Umar Al-Khattab." Sekiranya ada Nabi lepas aku, nescaya dia adalah Umar Al-Khattab. Jadi adakah maksudnya lepas Nabi ni ada Nabi? Tak ada. Maksudnya Nabi kata jika ada Nabi lepas aku, sekiranya ada, maka orang tu adalah Sayyidina Umar Al-Khattab. Nak menunjukkan bahawa ciri-ciri Sayyidina Umar Al-Khattab ni, ciri-ciri dia banyak meliputi tentang ciri-ciri kenabian. Ciri-ciri kenabian. Sebab banyak kata-kata Sayyidina Umar Al-Khattab ini dipersetujui oleh Allah Ta'ala dan diturunkan dalam Al-Quran. Yang itu kita akan tengok nanti dalam kisah dia yang panjang. Baik. Iaitu tentang Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an. Baik. Sayyidina Umar Al-Khattab ni tuan-tuan, dia adalah orang Quraisy. Sebagaimana kita maklum di Mekah ni ketika dulu, kabilah yang menguasai tempat itu adalah Quraisy. Macam kalau kita lihat tempat kita ni sekarang ni, mungkin kita dah zaman moden ni dia jadi lain. Kalau dulu satu tempat tu dikuasai oleh kaum-kaum tertentu. Kalau contoh kalau di Gombak. Kalau Gombak kan dia ada kaum-kaum Banjar. Ada yang kaum Banjar, ada kaum apa lagi? Kalau Gombak ni zaman sekarang ni banyak dikuasai apa? Orang Kelantan. Kan? Kalau makanan Kelantan kat Gombak lah. Kelantan. Kelantan ni mana-mana ada. Nabi nak kata begitu. Dia ada kawasan-kawasan dia. Jadi di Mekah ni, kaum yang menguasai Mekah ketika itu ialah Quraisy. Jadi benda yang poin yang kita kena ingat bahawa Sayyidina Umar Al-Khattab ini Quraisy. Nabi SAW pun Quraisy, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pun Quraisy. Maksudnya kaum yang sama. Macam mana boleh kita kata Sayyidina Umar Al-Khattab ni Quraisy? Sebab dari segi dia punya silsilah dia. Sebab orang Arab ni dia silsilah dia panjang sampai ke atas. Kita ni kalau tanya orang Melayu kita ingat sampai moyang je. Kalau ingat moyang, biasa kita ingat sampai ke bapak je. Lepas bapak tu apa? Tak ingat dah.
Sebab kita tak diajar budaya nasab. Kita tak jaga nasab kita ni. Tapi kalau orang Arab dia jaga nasab dia. Sampai ke atas-atas tu. Berperingkat-peringkat dia jaga. Jadi Sayyidina Umar Al-Khattab ni kalau kita tengok dari segi ahli sejarah dia kata Umar bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qurt bin Raza bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay. Nah, itu dia punya nasab dia. Maka Nabi SAW ni nama dia nama surat beranak dia Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab. Jadi di sini kita nampak ada bertemunya Nabi SAW bertemu dengan Sayyidina Umar pada moyang dia yang nama Ka'ab. Ka'ab bin Lu'ay. Itu menunjukkan bahawa Sayyidina Umar Al-Khattab ni dengan Nabi SAW ni dia daripada titih yang sama, keluarga yang sama. Tapi biasanya kalau orang sebut Nabi Muhammad SAW ni daripada Bani Hashim. Sebab dia, Quraisy ni dia banyak, dia punya kabilah-kabilah kecil-kecil pula. Quraisy ni besar, bawah tu ada 13 kecil-kecil. Nabi SAW ni daripada Bani Hashim. Atau Bani Abdul Manaf. Manakala Sayyidina Umar Khattab daripada Bani Adi. Ataupun Sayyidina Abu Bakar daripada Bani Taimi. Jadi Bani Taimi, Bani Hashim, itu semua daripada Quraisy. Itu dari segi kabilah Quraisy. Jadi sini kita nak tengok poin dia, iaitu Sayyidina Umar Al-Khattab ni dengan Nabi SAW daripada keluarga yang sama, iaitu Quraisy. Persoalan yang timbul ialah Nabi dengan Sayyidina Umar Al-Khattab dengan Sayyidina Abu Bakar ni mana yang lebih tua? Tiga-tiga orang ni. Sebab tiga-tiga orang ni kalau kita tengok dari segi sejarah, dia seolah-olah dia macam satu batch. Kan, dia sepakat. Pergi hijrah walaupun tak sama, tapi dia sepakat dalam satu zaman yang sama. Jadi mana yang lebih tua, mana yang junior? Kalau zaman sekarang kita panggil junior lah. Mana junior, mana senior. Kalau ikut ahli sejarah, dia kata Sayyidina Umar Al-Khattab ini muda 13 tahun daripada Nabi SAW. Sayyidina Umar ni muda 13 tahun. Manakala Nabi SAW tua 3 tahun daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Jadi kalau kita tengok dari segi seniority dia, Nabi SAW yang pertama, yang kedua Sayyidina Abu Bakar, yang ketiga baru Sayyidina Umar Al-Khattab. Jadi yang paling muda Sayyidina Umar Al-Khattab dari segi seniority dia. Tapi tiga-tiga ni tuan-tuan, kalau kita tengok dari segi sejarah, merupakan sahabat karib. Kan, sahabat karib. Dan mereka ni berjuang di Mekah dan pergi ke Madinah. Jadi itu kisah dia. Baik, jadi kalau kita tengok sejarah Sayyidina Umar Al-Khattab ni, dia akan persoalan yang timbul ialah bagaimana Sayyidina Umar Al-Khattab ni masuk Islam. Sebab sebagaimana yang kita tahu, di Mekah ni, agama yang menguasai Mekah ketika itu ialah agama jahiliah. Agama jahiliah ni agama orang yang menyembah berhala. Jadi kalau kita pergi ke Mekah ni tuan-tuan, kita pergi Mekah, kita akan masuk ke Masjidil Haram, kita akan nampak Kaabah. Bila kita nampak Kaabah, cuba tuan-tuan bayangkan di sekeliling Kaabah tu, ada ratusan berhala-berhala. Jadi ketika dulu itulah Tuhan-Tuhan yang disembah oleh masyarakat Arab ketika itu. Sekarang kalau kita pergi Mekah, kita masuk Masjid Haram tu, kita nampak dataran yang luas, kan? Tak ada lah, tu dah habis dah. Tapi kalau kita nak bayangkan dulu, begitulah. Begitulah, mana keliling Kaabah tu ada berhala-berhala yang disembah oleh orang kafir Quraisy ketika itu. Jadi pada zaman dulu ni, ada sahabat-sahabat, dia ada dua golongan. Ada golongan yang memang dia menyembah agama berhala, dan ada yang tidak menyembah agama berhala. Sama ada dia dalam agama Hanif, agama Nabi Ibrahim, ataupun dia tidak sembah berhala. Sebagaimana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dia tidak pernah sembah berhala. Jadi ada dari sejarah ni, ada dua golongan. Dan jangan kita kata bila agama jahiliah ni semua sembah berhala. Tak. Ada yang memang tak sembah berhala, sama ada dia dalam agama Hanif ataupun dia tak sembah berhala. Macam Sayyidina Abu Bakar. Itu memang dijaga oleh Allah Ta'ala, dia tak sembah berhala. Jadi Sayyidina Umar Al-Khattab ni dia dalam agama jahiliah. Bagaimana dia mula Islam? Sayyidina Umar Al-Khattab ni kalau kita tengok dari sejarah yang maklum dalam kita punya pembelajaran kita, Sayyidina Umar ni antara orang yang ganas, orang yang backing, garang. Jadi apabila lahirnya munculnya dakwah Nabi SAW,
Dia ni adalah antara orang yang melawan Islam. Itu sejarah dia. Sejarah asal dia. Kalau kita zaman sekarang kita guna perkataan apa? Gangster lah. Gangster kan. Gangster ni namanya orang lawan lah. Orang yang paling garang lah. Contoh dalam kampung ni, kalau taman ni, kalau orang nak masuk, kena jumpa dia. Itu zaman dulu lah. Zaman sekarang kalau orang nak, macam contoh, nak buka kedai kat sini, kena jumpa menghadap dia. Itu gangster lah tu. Ketua gangster. Jadi Sayyidina Umar Al-Khattab begitulah kira-kiranya. Nabi SAW dia muncul membawa dakwah Islam. Sayyidina Umar Al-Khattab ni antara yang melawan Islam. Bersama dengan Abu Lahab, Abu Jahal dan sebagainya. Tetapi Nabi SAW dia mendoakan agar Allah beri hidayah kepada Umar. Nabi SAW kata, Allahumma izzal Islam bi ahabba hazaini rajulain ilaika bi Abi Jahlin bin Hisham atau bi Umaril Khattab. Ya Allah, a'izzal Islam, perteguhkan, perkuatkan Islam sama ada dengan dua lelaki ini yang kamu paling suka. Abu Jahal bin Hisham ataupun Umar bin Al-Khattab. Jadi Nabi SAW dia doakan agar Allah beri hidayah kepada dua orang ni. Sayyidina Umar dengan Abu Jahal. Ini biasa kita dengar ni hadis ni tuan-tuan. Cuma pengajaran yang kita nak daripada sini apa dia? Pengajaran di sini ialah kita ni kena sentiasa mohon pada Allah Ta'ala agar Allah beri hidayah kepada orang yang kita dakwah. Ini yang kadang-kadang kita mungkin kita tersilap. Kadang-kadang kita ni Allah berikan kita hidayah, taufik, kita jalan yang baik. Kita mengenal Islam dan kita hidup kita dengan cara Islam yang betul. Dan pada yang sama kita nak ajak kawan kita kepada benda yang Islam. Tapi bila kita ajak dia untuk buat benda Islam, dia tolak. Contoh paling mudah, kita ajak dia solat. Dia ni memang tak solat. Kita ajak banyak kali pun dia tak solat. Jadi sampai satu tahap kita rasa frust dengan dia, kecewa. Sebab apa? Kita rasakan dia ni memang tolak hidayah pada Allah Ta'ala. Ini satu benda yang silap. Sebab hidayah ni tuan-tuan, dia milik Allah Ta'ala, bukan milik kita. Kita ni hanya kerja menyampaikan, mengajak orang untuk buat baik. Jadi contoh kalau kita di pejabat, kita tengok ada kawan-kawan kita yang tidak solat. Jadi kerja kita ialah kita ajak orang tu solat. Ajak dengan baik, ataupun ajak dengan cara-cara yang berhemah, yang kita pandai lah. Sebab dekat pejabat ni ramai orang tak solat tuan-tuan. Ramai orang tak solat. Pakai tutup aurat tu tak semestinya dia solat. Kan, terutamanya lelaki. Lelaki kadang-kadang kita tahu dia tak solat. Sebab bila kita pergi solat, dia tak solat, dia buat kerja. Bila kita ajak, dia tak pergi solat. Bila kita balik daripada solat, dia masih buat kerja. Bila sampai dah masuk waktu lain, dia tak pergi pun pergi surau. Jadi kita kata masa bila dia solat? Dia memang tak solat. Jadi itu kerja kita ialah kita ajak dia sentiasa agar menunaikan solat. Tetapi kena ingat bahawa kita ni jangan lupa untuk minta pada Allah Ta'ala agar dia dikurniakan hidayah. Kita ambil daripada mana? Ambil daripada doa Nabi SAW. Iaitu Nabi ni dia minta agar Allah berikan hidayah kepada Umar dan Abu Jahal. Kalau sejarah Islam ni, Abu Jahal dengan Umar ni antara orang yang paling jahat lah. Yang mengkhianati, yang menyakiti Nabi SAW. Tapi Nabi ni dia minta hidayah kepada dua orang ni. Jadi benda ni yang kita kena ambil perhatian. Kalau lah contoh kawan kita tu kita ajak, dia tak terbuka hati. Dia tu lawan kita ataupun lawan Islam taklah seteruk Umar dengan Abu Jahal. Dia biasa-biasa je. Jadi dengan itu janganlah kita menggugur harapan kita agar dia diberi hidayah oleh Allah Ta'ala. Sebab kalaulah Sayyidina Umar Al-Khattab tu pun diberi hidayah oleh Allah Ta'ala, kemungkinan sahabat kita ni pun Allah akan beri hidayah dia untuk solat. Jadi itu tuan-tuan benda yang kita perlu beri perhatian. Itu solat. Kedua, satu lagi tentang tudung. Saya selalu ulang tentang solat dengan tudung dekat masjid ni. Sebab kalau kita kerja dekat office mana-mana tempat korporat, dua benda ni yang saya perhatikan. Solat dengan tudung. Tudung ni biasanya wanita lah. Wanita ni kebiasaannya kalau yang muda-muda ni dia jarang pakai tudung. Sebab apa? Dia nak tunjuk dia punya rambut dia cantik tu. Jadi kalau kita ni ada sahabat-sahabat wanita tersebut, kita sentiasa ajak dia pakai tudung. Tapi janganlah kita ajak dia, kita kata, kalau you tak pakai tudung, you neraka. Memang dia tak dengar dah kita cakap. Kalau kita guna perkataan neraka tu, you ni saya tengok, I tengok you ni ahli-ahli neraka. Memang tak dengar dah. Itu sebab kita tak pandai untuk menggunakan kata-kata yang baik. Cuma pengalaman saya,
Walaupun pada masa kita berkawan dengan dia tu, dia tak pakai tudung. Tapi kemungkinan tu, 2, 3, 4 tahun akan datang, Allah akan berikan hidayah pada dia, dia akan pakai tudung. Kita akan terkejut. Bagaimana seorang manusia ni, dulu dia rambut dia berkala-kala, macam-macam kala. Kan, kala brown, kala yellow, macam-macam. Kan dia orang perempuan ni macam-macam warna kan, nak bagi cantik. Jadi kadang-kadang macam-macam warna. Tapi dia boleh berubah. Itu nak katakan bagaimana hidayah Allah Ta'ala ni, itu milik Allah Ta'ala. Kerja kita ialah mengajak kepada kebaikan. Baik. Itu pengajaran yang kita ambil daripada kisah Sayyidina Umar Al-Khattab. Bagaimana Nabi SAW sendiri minta kepada Allah Ta'ala agar memperkuatkan Islam dengan sama ada dengan Abu Jahal ataupun Sayyidina Umar. Dan Allah menghadirkan Sayyidina Umar sebagai orang yang masuk Islam dan akhirnya menjadi khalifah di Islam. Ini yang kalau tuan-tuan tengok pelik. Macam mana perjalanan Allah buat ni. Asal dia ni lawan Islam. Sayyidina Umar ni. Tiba-tiba pada akhir sejarah dia ni khalifah yang kedua dalam Islam. Dan orang Islam akan sebut nama dia sampai kiamat. Bagaimana Allah boleh tukar orang tu daripada yang buruk menjadi yang baik. Baik. Kemudian kita tengok daripada sejarah dia masuk Islam, kalau ikut dalam kitab ni, dia cerita bahawa banyak kisah-kisah atau riwayat menceritakan bagaimana Sayyidina Umar masuk Islam. Cuma kita ambil satu riwayat yang kuat. Yang pertama yang tadi. Maksudnya hadis Nabi SAW sendiri yang meminta kepada Allah Ta'ala agar Allah berikan hidayah kepada Sayyidina Umar. Itu yang hadis yang kuat. Satu lagi, kisahnya ialah bagaimana Sayyidina Umar Al-Khattab ni, apabila ada tawaran agar membunuh Muhammad SAW. Jadi, puak-puak kafir Quraisy ni apabila dia marah sangat dengan orang Islam ni, dia marah apabila Islam ni semakin mendapat permintaan, mendapat tarikan, dapat menarik ramai orang Islam masuk, orang kafir Quraisy dapat masuk jadi orang Islam. Jadi mereka akhirnya buat perancangan untuk bunuh Muhammad ni. Yang antara yang nak bunuh dia adalah Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Jadi Sayyidina Umar Al-Khattab ni pada suatu hari dia pun pergilah berjalan untuk mencari Nabi SAW. Dia keluar membawa, kalau tuan-tuan boleh bayangkan dia ni, tuan-tuan bayangkan berada di Masjidil Haram, kawasan di luar tandas tu. Kalau kawasan yang kawasan yang panjang tu kan, kawasan kalau tuan-tuan biasa pergi umrah, ada kalau biasanya mutawif ni akan buat kawasan tu kawasan perkampungan orang kafir, perkampungan orang Quraisy dulu. Contoh kita macam ni masjid besar ni. Sini perkampungan dia. Sini tandas. Tanah yang panjang tu. Tanah yang panjang. Sini tempat lahir Nabi SAW. Yang kata maktabah tu, library tu, sini. Jadi tengah-tengah ni adalah perkampungan orang Quraisy zaman dulu. Dekat sini, kalau kita bayangkan kat sini adalah Jabal Qubais. Bukit Qubais. Yang atas tu ada istana raja yang tinggi tu. Jadi tengah-tengah ni adalah perkampungan Quraisy. Jadi ini Safa dan Marwah, tempat sa'i yang panjang ni. Jadi Sayyidina Umar Al-Khattab pada suatu hari nak cari Nabi SAW. Dia bawa pedangnya secara hunus dan menuju tempatnya di Bukit Safa. Sayyidina Umar mendengar bahawa mereka telah berkumpul di sebuah rumah di Bukit Safa. Jumlah mereka dalam lingkungan 40 orang. Yang terdiri daripada lelaki dan perempuan. Ketika itu Rasulullah SAW didampingi oleh bapa saudaranya Hamzah bin Abdul Muttalib, Abu Bakar As-Siddiq dan Ali bin Abi Talib dan orang Islam yang lain yang masih tinggal di Mekah bersama Nabi dan tidak berhijrah ke Habsyah. Ya, ketika ni pada peringkat awal pemulaan Islam ni kan, kalau kita tengok dari sejarah, Nabi benarkan para sahabat untuk hijrah ke Habsyah. Habsyah ni Ethiopia. Jadi ada yang tidak pergi hijrah, antaranya ialah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Jadi pada masa ni lah Sayyidina Umar ni dia nak bunuh Nabi SAW. Semasa Sayyidina Umar ni nak pergi cari Nabi SAW, dia bertemu dengan Nu'aim bin Abi Abdillah. Nu'aim bin Abdillah. Nu'aim ni kata, hendak ke mana kamu wahai Ibnul Khattab? Ibnul Khattab maksudnya anak Khattab. Ya, kalau tuan-tuan baca dalam buku sejarah ni, kalau buku sejarah Arab ataupun hadis Nabi, biasa dia panggil nama Sayyidina Umar ni Ibnul Khattab. Ibnul Khattab maksudnya anak Khattab. Sebab Umar bin Al-Khattab. Di Arab ni dia biasa dia guna nama anak Khattab. Macam kita lah, anak siapa tu? Anak Pak Said. Anak Haji Manaf. Macam tu. Jadi kalau dalam Arab ni anak Khattab. Ibnul Khattab ni anak Khattab.
Kamu nak pergi mana, wahai anak Khattab? Umar kata, aku hendak berjumpa Muhammad. Dia tak panggil Rasulullah sebab dia bukan beriman dengan Nabi. Dia kan masa tu dia kafir. Aku hendak berjumpa Muhammad, lelaki yang sesat, yang telah memecah belah kesatuan suku Quraisy, memberbodohkan orang-orang yang berakal di antara mereka, mencela agama mereka dan memaki-maki Tuhan-Tuhan mereka. Aku hendak membunuhnya. Ini Sayyidina Umar ni. Nak katanya ganah tak ganahnya dia ni. Dengan keadaan marah dan bawa pedang yang terhunus. Nu'aim pun berkata, demi Allah, kamu telah tertipu dengan diri kamu, wahai Umar. Pelik sikit Nu'aim ni. Nu'aim dia berani dengan Umar ni. Walaupun orang tu pegang pedang. Apakah kamu menyangka bahawa Bani Abdul Manaf akan membiarkan kamu berjalan di muka bumi, sedangkan kamu telah membunuh Muhammad? Jadi Nu'aim ni, kalau ikut dari segi riwayat, dia ni sebenarnya Islam. Jadi dia buat macam mana supaya Sayyidina Umar ni tak pergi bunuh Nabi SAW. Dia tukar sikit. Ini nak kata strategi ni. Kalau zaman sekarang panggil psy war, psychology war. Jadi kadang-kadang dalam kita urusan dunia ni, kita kena pandai bagai diplomatik. Atau orang kata politik ni lah. Jadi dia buat macam mana nak bagi tahu supaya Umar ni, supaya dia ni, Umar ni tak pergi bunuh Nabi SAW. Dia kata, kamu ni tertipu dengan diri kamu, wahai Umar. Adakah kamu menyangka Bani Abdul Manaf akan membiarkan kamu berjalan di muka bumi, sedangkan kamu telah membunuh Muhammad? Apa maksud dia? Jika Sayyidina Umar ni bunuh Nabi SAW, Nabi SAW ni daripada Bani Abdul Manaf. Bani Abdul Manaf daripada Quraisy yang saya sebut tadi. Quraisy, Bani Abdul Manaf, Bani Hashim. Jadi kalaulah Nabi SAW ni dibunuh, menjadi amalan ketika tu, orang harap ketika tu dia akan bunuh balik. Kalau kau bunuh aku akan bunuh balik. Itu zaman style dulu. Kalau kita tengok sejarah orang putih, dia style cowboy. Kalau kita bunuh dia, kita boleh bunuh balik. Dia tak salah. Zaman dulu hukum begitu, hukum rimba kan. Jadi Nu'aim kata, kalau kamu bunuh Muhammad ni, Bani Abdul Manaf akan tutup bela balik. Sebab Muhammad tu Bani Abdul Manaf. Mengapa kamu pulang sahaja untuk terlebih dahulu memperbaiki keluarga kamu? Jadi Nu'aim dia pertama dia jentikkan supaya Umar ni berfikir, kalau kamu bunuh Muhammad ni, kamu kena bunuh juga. Kamu ingat kamu terlepas ke? Tak akan terlepas. Yang kedua, Nu'aim ni dia bagi tahu satu benda yang pelik. Dia kata lebih baik kamu memperbaiki keluarga kamu. Mengapa kamu tidak pulang saja dan memperbaiki keluarga kamu? Sayyidina Umar pun tanya, keluarga yang mana? Perbaiki keluarga ni maksudnya dalam keluarga kamu ni ada yang buat silap. Kamu nak bunuh Muhammad sebab dia mengajak orang masuk Islam. Sepatutnya kamu jaga keluarga kamu tu. Contoh kita kata kita nak baiki orang tu buat salah kan. Keluarga kita tu buat salahnya. Dia pusing itu. Keluarga yang mana? Nu'aim pun berkata, suami kepada adik perempuanmu sekaligus sepupumu, Sa'id bin Zaid bin Amr, dan adik perempuanmu telah masuk Islam. Rupa-rupanya adik Sayyidina Umar ni masuk Islam dengan suami dia. Sayyidina Umar tak tahu. Tapi Nu'aim ni tahu. Sebab ni peringkat awal Islam kan. Kalau tuan-tuan tengok dari segi sejarah, peringkat awal Islam ni, dia peringkat rahsia. Jadi siapa yang masuk Islam tidak ada siapa tahu. Tidak ada siapa tahu. Sebab itu dalam sejarah Islam ni, masing-masing tak tahu pun siapa dia Islam. Sebab tu kalau tengok dalam sejarah, masing-masing kata aku ni antara yang awal masuk Islam. Sebab dia tak tahu orang sebelah dia masuk Islam ke tidak. Sebab semua dalam rahsia. Jadi Nu'aim kata, adik perempuan kamu dan suaminya, iaitu Sa'id bin Zaid, telah masuk Islam. Demi Allah, keduanya telah mengaku bahawa Muhammad dan agamanya. Maka uruskanlah keduanya. Jadi Nu'aim pun dia basuh pemikiran Sayyidina Umar ni, supaya Sayyidina Umar ni pusing dia punya perjalanan ni, twist dia punya perjualan ni. Supaya pergi cari adik dia ni. Daripada kamu bunuh Muhammad, baik kamu selesaikan dengan adik perempuan kamu. Kalau kita macam mana? Kalau kita tengah orang panas ya, tengah orang kata garang ni, dengan pedang terhunus ni, kita nak bunuh orang tu, tiba-tiba orang kata adik hang tu yang salah sebenarnya. Kita pun rasa tergugat juga. Jadi Sayyidina Umar pun dia U-turn, dia pun segera pulang dan berjumpa adik perempuannya dan suaminya. Ketika itu mereka sedang bersama dengan Khabbab bin Ar. Khabbab bin Ar ni adalah sahabat Nabi. Khabbab memegang lembaran yang bertulis surah Taha dan membaca kepada keduanya. Ketika mereka mendengar kehadiran Umar, Khabbab bersembunyi di sebuah ruangan milik mereka yang ada di sebuah sudut mereka, yang ada di sudut di rumah itu.
Fatimah binti Al-Khattab pun mengambil lembaran itu dan menyelipkan di bawah pahanya. Adik kepada Sayyidina Umar ni nama dia Fatimah. Biasa kita dengar Fatimah ni kan isteri kepada Sayyidina Ali. Jadi adik kepada Sayyidina Umar pun nama dia Fatimah. Fatimah binti Al-Khattab pun menyelipkan lembaran tu di bawah paha dia. Sebab zaman dulu kan dia tulis atas lembaran kan. Sama ada lembaran kayu, kulit kayu ke apa, asal benda yang untuk tulis. Dia bukan macam kertas kita ni. Sebenarnya ketika Sayyidina Umar hampir tiba di rumah mereka, dia telah mendengar Khabbab membacakan untuk mereka berdua. Jadi sebelum Sayyidina Umar masuk ni, dia dah dengar dah bahawa Khabbab tu dia bacakan surah Taha kepada adik dan suami dia. Bila dia masuk, dia kata, suara apa yang aku dengar tadi? Jadi Umar ni dengar daripada luar, apa yang kau baca tadi? Kedua mereka jawab, tidak ada suara apa pun. Umar kata, demi Allah, ada yang mengatakan padaku bahawa kamu berdua telah mengikuti agama Muhammad. Umar pun terus memukul ipar dia. Tetapi adik perempuannya Fatimah binti Al-Khattab berdiri untuk melindungi suaminya. Sehingga pukulan Sayyidina Umar mengenainya sehingga kepalanya terluka. Jadi Sayyidina Umar ni bila masuk, dia tanya. Maksudnya sebelum masuk, dia dengar ada suara yang dalam rumah tu membaca surah Taha. Surah Taha yang kita biasa dengar tu lah. Taha tu, surah tu lah. Kalau ikut riwayat, 5 ayat yang pertama tu. Jadi apabila dia dengar bunyi ayat tu baca, dia masuk, dia tanya, surah apa kamu baca? Jadi adik dan suaminya kata tak ada apa-apa. Macam mana tak ada apa-apa sebab dia dengar. Jadi dengan demikian dia pun nak tampar suami pada adik dia, iaitu Sa'id bin Zaid. Apabila dia nak tampar suami dia, adik dia ni dengan berani dia berdiri melindungi suami dia. Ni hebat ni. Adik dia ni melindungi suami dia. Terkenalah kepala adik dia sehingga terluka. Bila baca cerita ni sehingga terluka ni, saya duk fikir macam mana boleh luka ni. Sebab kita ni kalau kita tampar orang kan, kalau kita tampar lah, contoh tampar lah, biasanya dia tak akan terluka. Kan, dia akan tergegar begitu je. Kecuali kita ada benda yang tajam, sesuatu tajam macam cincin ke apa, itu boleh luka. Sebab kita punya kepala ni kuat juga. Ataupun dia terfiris, dia boleh luka. Tapi nak kata bagaimana tamparan Sayyidina Umar tu menyebabkan kepala adiknya terluka. Adik perempuan Sayyidina Umar dan suaminya pun berkata, benar, kami telah masuk Islam. Kami telah beriman pada Allah dan Rasulnya. Lakukanlah apa yang hendak kamu lakukan. Jadi lepas dah kena tampar tu, dua orang ni kira pasrah lah. Apa yang Umar nak buat pada mereka, buatlah. Ketika Umar melihat darah yang menitis dari kepala adik perempuannya, Umar sangat menyesal. Lalu dia berkata kepada adiknya, berikan lembaran yang tadi aku dengar, kamu baca, agar aku dapat melihat apa yang dibawa oleh Muhammad. Adik perempuannya kata, kami takut kamu akan mengotorkannya. Jadi Sayyidina Umar ni apabila dia tengok ada darah mengalir daripada kepala adiknya, dia rasa sebab. Ini apa kata, hubungan adik-beradik lah kan. Adik-beradik ni. Terutamanya wanita ni, kalau dari segi orang Arab ni, dia cukup memuliakan orang Arab. Dia cukup memuliakan wanita. Kalau yang anak kecil tu, cerita lain. Apabila dah besar ni, dia cukup memuliakan wanita, orang Arab ni. Sampai sekarang. Dan satu lagi, orang Arab ni, kalau contoh dengan, apabila dia menjaga hubungan dia ni, maksudnya dia jarang sekali akan angkat tangan kepada adik perempuan dia. Tiba-tiba dia angkat dan darah. Jadi Sayyidina Umar pun tersentak. Walaupun dia orang kata hati-hati garang pun, tapi dia ada taman. Dalam hati dia ada taman. Jadi Sayyidina Umar pun minta, apa yang kamu baca tu? Yang kamu baca tu apa dia? Adik dia kata, nanti kamu akan kotorkan lembaran tersebut. Sayyidina Umar kata, tak apa, jangan bimbang. Sayyidina Umar pun bersumpah dengan nama Tuhan-Tuhannya, bahawa setelah membaca lembaran tersebut, dia akan kembalikan lembaran tersebut. Ketika itu Fatimah sangat berharap Umar masuk Islam. Dan dia berkata kepada Sayyidina Umar, wahai saudaraku, kamu masih dalam keadaan najis, kamu masih musyrik.
Yang boleh memegangnya hanyalah orang-orang yang suci. Najis ni maksudnya bukan Sayyidina Umar tu kotor. Maksudnya sebab dia tu kafir. Maksudnya diibaratkan sebagai najis yang kotor. Bukan maksudnya dia tu kotor, busuk, bukan. Maka Sayyidina Umar pun pergi mandi. Fatimah pun menyerahkan lembaran berisi surah Toha yang ada padanya. Umar pun membacanya hingga beberapa ayat, lalu pun dia berkata, alangkah indah dan mulianya perkataan ini. Ketika mendengar itu, Khabbab pun keluar dari tempat persembunyiannya dan berkata, wahai Umar, aku berharap Allah memberikan keistimewaan kepadamu berkat doa Nabi-Nya. Sesungguhnya kemarin aku mendengar baginda bersabda, ya Allah, kuatkanlah Islam dengan Abul Hakam bin Hisham atau Umar Al-Khattab. Jadi apabila lepas Sayyidina Umar ni dia mandi, kemudian dia baca surah Toha, lepas tu diakui bahawa surah Toha ni, kata-kata dari surah Toha ni memang cukup menarik. Kita ni sebab kita orang Melayu, jadi kita ni orang Melayu, kalau kita baca Quran tu, bila kita baca Quran ni, kita hanya sekadar baca. Kita tak boleh nak rasa keindahan ni, sebab kita tak faham. Tapi kalau kita faham, kita akan merasa indahnya bahasa ni. Macam bahasa sastra lah. Kalau orang baca puisi kan, kalau orang baca puisi, dia boleh macam duduk alam lain. Tapi kita kalau dengar macam orang baca puisi, apa benda nak cakap apa? Cuma cakap direct. Tapi kalau orang sastra ni lain. Dia ada punya bahasa-bahasa dia. Jadi bila Sayyidina Umar dia dengar surah Toha tu, bila dia baca surah Toha, dia rasa cukup indah ayat ni. Jadi apabila dia rasa tenang begitu, Khabbab yang duduk bersembunyi pun keluar. Dia kata, wahai Umar, aku telah mendengar Nabi SAW sebut semalam, bahawa ya Allah kuatkan Islam dengan Abul Hakam bin Hisham, iaitu Abu Jahal ataupun Umar bin Khattab. Jadi rupanya Khabbab ni cerita bahawa Nabi SAW telah doa pada Allah Ta'ala agar Allah kuatkan sama ada dengan Abu Jahal ataupun dengan Sayyidina Umar Al-Khattab. Itu cerita dia. Sebab itulah dari cerita ni tuan-tuan, berdasarkan kisah ni, surah Toha ni, setengah-setengah orang kalau dia nak buat nak pelembutkan hati orang, kita ambil air ni, kita baca selawat, kita baca Fatihah, lepas tu kita baca surah Toha 5 ayat yang pertama tu. Toha 5 ayat yang pertama. Lepas tu kita hembuskan kepada air tersebut, bagi minum. Bagi minum kepada anak-anak ataupun siapa-siapa yang kita nak suruh dia lembut hati. InsyaAllah mudah-mudahan hati dia lembut sebagaimana kisah yang berlaku pada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sebab Sayyidina Umar Al-Khattab ni dia dengar surah Toha. Awal surah Toha tu 5 ayat tu. Ini kalau tuan-tuan tengok yang rawatan Islam biasa dia buat macam tu lah. Boleh try lah tuan-tuan. Baca kat dapur tu nak pelembutkan hati suami ke apa kan. Tengok suami ni garang sangat nak baca surah Toha. Tapi jangan baca kuat-kuat, baca perlahan sudah lah. Baca kuat-kuat Toha kan. Suami kat depan ada apa tu? Baca apa tu? Baca perlahan. Boleh baca tu, lepas tu bagi kat anak atau bagi kat suami. Tak ada masalah. Itu ruqyah kita panggil. Bukan baca-baca. Ruqyah. Ruqyah ni tak apa. Jika kita menggunakan doa-doa dan hadis-hadis Nabi SAW tidak ada masalah. Kalau kita guna doa-doa yang pelik-pelik, itu yang tak bolehnya. Kalau ruqyah berdasarkan hadis Nabi, ayat-ayat Quran, tidak ada masalah. Baik. Kemudian lepas Khabbab keluar tu, apa cerita dia? Sayyidina Umar pun kata, wahai Khabbab, tunjukkan aku di mana Muhammad. Aku akan ke sana untuk menghunut Islam. Khabbab berkata, baginda ada di sebuah rumah di Bukit Sofa bersama beberapa orang sahabat dia. Bukit Sofa ni yang tuan-tuan sa'i tu lah. Ya, yang kita sa'i tu, itu Bukit Sofa. Tapi sekarang ni Bukit Sofa tu je dah lain dah. Kan, je lain lah. Saya ingat saya pergi masa tahun 2000 lebih tu. Tahun 2001 saya rasa. Tahun 2001. Tahun 2001 tu, kalau kat sofa tu kita boleh naik atas batu tu. Atas batu tu boleh naik. Batu asal tu. Tapi sekarang kalau kita pergi tak boleh dah. Dia dah lingkung dengan kaca. Tak boleh dah. Kan, tak boleh dah. Sebab kalau tak lingkung dengan kaca, orang akan duduk atas tu. Duduk lepak atas tu. Kan. Tu kisah dia. Tapi nak kata dulu masih ada kesan-kesan tu. Bukan sofa kat situ lah tempat dia, asal usulnya. Jadi Sayyidina Umar ni dia nak bertemu dengan Nabi SAW nak masuk Islam. Cuba tuan-tuan perhatikan bagaimana hidayah Allah Ta'ala ni dia cepat.
Jadi kalau Allah nak bagi hidayah pada orang tu, sekelip mata dia masuk hidayah. Sekelip mata Allah akan berikan hidayah pada orang tersebut. Ini kuasa Allah Ta'ala. Jangan kita jangan kita meragui hidayah yang Allah berikan kepada manusia. Sebab Allah ni kuat, dia maha hebat. Kalau Allah kata orang tu masuk Islam, masuk Islam. Kalau Allah kata orang ni bantu Islam, orang tu akan bantu Islam. Cuma kita kerja kita ialah minta doa pada Allah Ta'ala agar berikan hidayah kepada dia dan kita juga. Omar pun masukkan pedang yang dihunus tadi ke dalam sarung dan pergi menuju ke tempat Nabi SAW. Dia pergi ke Bukit Sofa. Ketika Sayyidina Umar ketuk pintu, seorang lelaki daripada kaum muslimin bangkit dan melihat melalui celah pintu siapa yang datang. Mereka melihat Umar datang dengan membawa pedang. Maka dengan perasaan takut dan khawatir, mereka berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, Umar bin Khattab datang dengan membawa pedang." Maka Hamzah bin Abdul Muttalib berkata, "Biarkan dia masuk. Jika dia datang kerana kebaikan, maka kita akan berikan kebaikan kepadanya. Jika dia datang kerana membawa keburukan, kita akan membunuhnya." Ini Hamzah bin Abdul Muttalib. Hamzah bin Abdul Muttalib kan bapa saudara Nabi SAW. Jadi Hamzah ni, dia nak kata dia ni, backing dia tu sama taraf dengan Umar juga. Dia punya, sebab Hamzah ni dia punya gelaran Asadullah, singa Allah. Jadi Umar ni nak kata dia ni gangster juga. Hamzah pun gangster juga. Gangster Islam lah. Jadi bila Umar ni masuk datang dengan pedang, Hamzah ada kata tak, jangan bimbang. Don't worry. Kalau dia datang dengan jahat, kita bunuh dia. Kalau dia datang dengan baik, kita alu-alukan dia. Itu penting juga dalam Islam ni tuan-tuan. Dia kena ada orang backing juga. Islam ni memang kita guna bahasa yang baik. Tapi dalam Islam kita kena ada orang yang kuat. Dia bukan yang kena, maksudnya kita lemah-lemah bukan. Maksudnya kita kena cakap orang lemah lembut, betul. Tapi Islam pun kena ada orang kuat. Sebab kalau orang tengok, Islam lemahnya, cakap sikit apa, tak jawab. Tapi kalau orang cabar kita bangun, kita bangkit. Jadi orang takut. Jadi penting juga dalam Islam ni, dia kena ada orang yang macam Hamzah bin Abdul Muttalib. Kena ada juga orang yang macam Sayyidina Ali bin Abi Talib. Tapi tidaklah semestinya semua orang begitu. Kan? Tak semualah, semua orang 100% semua yang jenis garang-garang, tak. Tapi kena ada segelintir orang yang demikian supaya orang nampak, Islam ni ada orang yang memperjuangkan dia. Ini yang kita panggil sebagai hulu balang Islam. Ini kita ambil pengajaran daripada kisah para sahabat. Kemudian, maka lelaki itu pun membuka pintu dan Umar pun masuk hingga baginda berjumpa dengannya di dalam sebuah bilik. Kemudian Nabi SAW memegang baju dia dan menariknya dengan keras. Sambil berkata, "Wahai Ibnul Khattab, wahai anak Khattab, apa yang bawa kamu datang ke sini? Demi Allah, aku tidak melihat kamu menghentikan perbuatanmu sampai Allah mendatangkan azab kepada kamu." Sayyidina Umar berkata, "Wahai Rasulullah, aku datang kepadamu untuk beriman pada Allah dan Rasulnya. Dan apa yang kamu bawa daripada Allah." Nabi SAW pun bertakbir. Sehingga para sahabat Nabi yang berada di rumah tersebut mengetahui bahawa Umar telah memeluk Islam. Setelah peristiwa tersebut, para sahabat Rasulullah berasa kuat kerana Umar dan Hamzah telah memeluk Islam. Itu kerana mereka yakin bahawa keduanya akan melindungi Rasulullah dan membela baginda daripada kezaliman orang-orang yang musuhi baginda. Itu kisah dia, tuan-tuan. Ini antara kisah yang kita kata yang kuat dah. Bagaimana Sayyidina Umar ni dia masuk Islam melalui daripada asbabnya daripada adik dia masuk Islam. Pada asal usul dia nak bunuh Nabi SAW. Tapi dia ada twist. Cerita dia twist. Tiba-tiba rupanya adik dia masuk Islam, dia pun U-turn nak pergi jumpa adik dia. Bila jumpa adik dia, dia tanya apa yang dibaca, rupanya adik dia sedang baca surah Taha. Jadi Allah beri hidayah kepada Umar ni, bila dia mendengar Al-Quran ni, dia jatuh cinta. Jadi kemudian dengan itu, dia pun masuk Islam. Kalau kita dengar ni macam mudah kan. Yang ni saya jarang cerita kat sini, cuma kalau tuan-tuan pernah tengok, dekat YouTube tuan-tuan tengok YouTube bagaimana mukjizat Quran ni. YouTube ni, kita buka YouTube ni, dia ada konten-konten yang orang buat tu, dia buat konten, dia pasang Quran kepada orang yang bukan Islam. Kepada orang yang bukan Islam, dia dengarkan Quran ni. Lepas tu dia pasangkan Quran, dia tengok reaction orang tu terhadap Quran. Dia tak tahu tu Quran.
Jadi apabila dia dengar Quran, ada setengah yang dengar tu, yang non-Muslim ni, ada yang menangis. Dia tak faham apa pun ayat Quran tu. Jadi dengar adalah perkataan tu, dia kata cukup, ada yang bila dia dengar, dia kata cukup menenangkan. Ada yang bila dia dengar, menangis terdesak-desak. Itu tuan-tuan boleh tengok dalam YouTube. Reaction of, apa tah, bahasa Inggeris, reaction of Quran. Ada dah tulis, dia akan keluar dalam tu. Jadi banyak konten-konten yang dia buat, sama ada orang non-Muslim tu yang orang putih atau orang kulit hitam tu, tapi yang tengok ialah orang tu orang bukan Islam. Itu nak kata mukjizat Nabi, mukjizat Quran kepada orang bukan Islam, walaupun tak faham, tapi dia boleh tersentuh dengan kalam Allah Ta'ala. Itu tuan-tuan, sebut sedikit yang kita boleh ni, kita berhenti kejap untuk beri laluan pada azan. Baik, selepas Sayyidina Umar Al-Khattab masuk Islam, dia pun bertemu, kalau ikut satu cerita ni, lepas dia masuk Islam ni, dia pun bertanya dalam kaum dia ni, dia kata siapa yang dapat menyampaikan satu berita dengan cepat? Siapa yang dapat menyampaikan berita dengan cepat? Ni zaman dulu lah. Zaman dulu kan, dia bukan zaman kita ni. Zaman kita ni ada WhatsApp, ada internet. Zaman dulu ni dia tak ada kan. Dia macam percakapan mulut-mulut. Zaman dulu, zaman tuan-tuan bayangkan 1005 tahun dulu ni. Zaman tak ada teknologi ni. Zaman tradisional. Jadi orang kata yang boleh sampaikan berita dengan cepat ialah Jamil bin Ma'mar Al-Jumahi. Maka Sayyidina Umar pun pergi jumpa dia. Bila Sayyidina Umar jumpa dia, dia pun berjumpa dengan Jamil. Dia kata, aku telah masuk Islam. Dan aku telah ikut agama Muhammad. Jamil yang dengar tu, nama dia Jamil. Terkejut. Umar yang lawan Muhammad tiba-tiba masuk Islam. Terkejut dia. Tak berkata apa-apa. Tapi lepas tu dia pergi, dia pun sampaikan berita bahawa Sayyidina Umar ni masuk Islam. Itu nak kata dia ni orang yang cepat menyampaikan berita. Lepas tersebar berita dia di kalangan kota Mekah tu, orang Mekah yang ketika tu bila nampak Sayyidina Umar, dia pun serbu Umar. Dia marah ni pada Umar ni, dia serbu. Walaupun Umar ni kita kata orang yang hebat, orang yang kuat, mereka serbu ramai-ramai. Jadi Umar melawan mereka dan mereka pun melawan Umar sehingga matahari berada di atas kepala. Ni ayat sastra ni. Maksudnya lawan tu dari pagi sampai ke tengah hari. Macam mana kita nak bergambar tu? Maksudnya lawan ni sampai matahari naik atas kepala. Umar berasa letih dan dia pun duduk. Tetapi mereka berdiri di atas kepalanya. Nak kata Sayyidina Umar ni sekuat-kuat dia. Tetapi apabila ramai orang yang beramai ni, mereka boleh mengandasi Sayyidina Umar. Itu pengajaran pertama. Pengajaran yang kedua, kita lihat bagaimana Umar ni asal usul dia lawan Muhammad. Melawan Nabi SAW. Orang kafir Quraisy ni geng-geng dia. Tetapi apabila ni berpaling tadah dia masuk Islam, geng-geng dia tu juga lawan balik Sayyidina Umar Al-Khattab. Itu satu perjalanan dalam hidup kita di dunia ni begitu. Kalau kita ni bersama dengan kebenaran, kalau kita dulu kita ni menentang satu benda, ramai orang sokong kita. Tapi bila kita tahu kebenaran yang mana yang benar yang ini, kita ikut kebenaran tu, kawan kita yang dulu tu dia akan serang kita balik. Tapi kalau kita bersama kebenaran, kita akan tetap dengan kebenaran. Ini yang berlaku. Jadi kesan daripada Sayyidina Umar masuk Islam ni tuan-tuan, kalau ikut dari segi sejarah ni, Abdullah bin Mas'ud dia kata, dengan sebab Islamnya Umar, kami telah dapat solat di sisi Kaabah. Jika sebelum Sayyidina Umar, kami tidak berani pun nak solat di sisi Kaabah. Dan begitu juga apabila Sayyidina Umar masuk Islam, dalam Ibn Mas'ud dia kata, kami pun dapat solat bersamanya dan sehinggalah lebih kurang kami tidak dapat solat di sisi Kaabah sehingga Umar masuk Islam. Setelah masuk Islam, dia melawan orang-orang Quraisy sehingga dia dapat solat di sisi Kaabah dan kami pun dapat solat bersamanya. Itu nak kata antara impact kesan daripada Sayyidina Umar masuk Islam tu, menyebabkan orang kafir Quraisy takut pada Sayyidina Umar. Maksud kalau dia apa-apakan orang Islam, nanti Sayyidina Umar akan kenakan balik. Itu pentingnya tuan-tuan dari Islam ni. Dari Islam ni pentingnya ada orang kuat-kuat. Bukan orang yang ganas tak tentu hala, yang kuat. Dia kena ada orang yang hulu balang kena ada. 2-3 orang tu kena ada. Supaya orang tahu dia ni kuat. Jadi tak boleh kalau lemah-lemah tu bersopan tu penting. Tapi nak orang yang hulu balang tu kena ada. Itu penting. Itulah tuan, sebut-sebut sedikit tentang kisah Sayyidina Umar Al-Khattab masuk Islam. Bagaimana Allah berikan hidayah kepadanya.
walaupun asal dia, usulnya dia adalah yang menentang Islam pada peringkat awal. InsyaAllah kita sambung kisah dia dengan kisah-kisah yang dia akan datang insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in. Allahumma zidna ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma zidna ilman nafi'a wa rizqan tayyiba. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal juzam min sayyi'il asqam. Allahumma inna nas'aluka at-tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa ahsyurna bil iman wa adkhilnal jannata mal iman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabban nas azhibil ba's ishfina wa antas syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaan la yughadiru saqama wa la alama illa shifaa. Wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.